Okey, okey. Ya. Baik. Saya ada di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masya-Allah. Sama-sama kita tuliskan perkataan alhamdulillah. Boleh tak sama-sama kita tuliskan perkataan alhamdulillah? Okey, tulis dulu. Saya nak tengok dan nak ucap terima kasih kepada yang sangat aktif di TikTok, yang ulang-ulang kan tentang kelebihan zikir rahmat, yang ulang-ulang tentang makluman program kita. Antaranya adalah Reni Ford, Kak Nilma, N Bakery, Leona Mark, Roshiba, Samsia, Zam Iskandar dan ramai lagi. Okey. Subhanallah, siapa lagi? Shima Muhammad di FB, Eli Yusni. Alhamdulillah. Okey, tulis dulu alhamdulillah. Zara Iskandar memang antara yang banyak support ni, dan semua pun support. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, tulis dulu alhamdulillah. Ada yang berjuang macam-macam tu. Ada orang minta doa dekat FB, dekat TikTok. Jadi sama-sama kita mendoakan mana-mana sahabat kita yang minta doa. Okey. Muslimin muslimat. Okey, tulis dulu alhamdulillah. Alhamdulillah, dan anda boleh tuliskan kesyukuran apa hari ini. Alhamdulillah masih hidup, alhamdulillah masih lagi boleh solat, alhamdulillah masih lagi apa sajalah. Alhamdulillah saya dah makin sihat, alhamdulillah dengan rezeki Allah, apa-apa ya. Boleh tuliskan. Okey, alhamdulillah dalam redha Allah, alhamdulillah dapat bersama pagi ni, alhamdulillah masih sihat. Okey, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi dan bagi salam. Okey, sekarang kehadiran kita ni hampir dalam 2008, 4006. Okey, ada 4600 dan insya-Allah lebih ramai yang akan hadir. Biasalah awal-awal pagi tu dia agak mencabar sikit. Okey, alhamdulillah banyak. Okey. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ucapan syukur yang biasanya adalah dengan kalimah alhamdulillah. Itulah ucapan syukur kan. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Allah. Namun kita kena ingat, kita tidak akan pernah dapat mensyukuri segala nikmat Allah. Jika ada di kalangan kita yang rasa alhamdulillah saya dah bersyukur dah kepada Allah, dia merasakan bahawa dia dah cukup dah bersyukur. Dia rasa bahawasanya dengan apa yang dia lakukan, mungkin melalui zikir, selawat yang banyak, solat dan sebagainya, dia dah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Maka itu adalah satu memperkecilkan. Seolahnya kita memperkecilkan nikmat Allah. Okey. Saya ulang lagi sekali. Siapa yang rasakan bahawasanya dia telah cukup bersyukur kepada Allah di atas segala nikmat, sebenarnya dia sedang memperkecilkan nikmat Allah. Ketahuilah bahawasanya kita tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat Allah. Namun apa yang kita buat dengan ucapan alhamdulillah, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dengan solat, dengan sedekah, dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran, itu adalah sebagai tanggungjawab. Memang kita bertanggungjawab untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kerana kalau kita tidak bersyukur, kita akan diazab. Disebut di dalam Al-Quran, auzubillah minasyaitanirrajim, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur maka kami akan tambahkan nikmat ke atasmu. Allah akan berikan kita nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, dan barang siapa yang kufur, maksudnya tidak bersyukur, kufur dengan nikmat Allah, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Jadi mudah-mudahan dengan ucapan dan tulisan kita alhamdulillah itu boleh membebaskan kita, menyelamatkan kita daripada diazab oleh Allah. Jadi bersyukur kepada Allah melalui perkataan zikrullah ataupun melalui perbuatan, iaitu ketaatan kita kepada Allah, itu tanda syukur. Kita meninggalkan larangan Allah, itu tanda syukur kita kepada Allah. Samalah kalau kita tanda berterima kasih kepada ibu ayah. Jadi selain daripada kita ucap terima kasih ibu, terima kasih ayah, terima kasih mama, terima kasih daddy, apa sajalah. Selain daripada itu, perbuatan kita mentaati apa yang mak ayah suruh dan meninggalkan apa yang mak ayah larang, itu sebenarnya
lebih kuat sebagai tanda kita bersyukur dan berterima kasih kepada mak ayah. Sebab itu seseorang yang ucap terima kasih pada mak ayah, di waktu yang sama dia melukakan hati mak ayah, itu bukan tanda dia anak yang berterima kasih. Subhanallah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, semoga kita adalah hamba-Nya yang bertanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, dan kita tidak akan pernah dapat mensyukuri segala nikmat Allah. Yang kita mampu buat adalah bersyukur sebagai tanda tanggungjawab. Tapi untuk memenuhi kesyukuran tak akan mampu. Kalau siapa yang rasa dia dah mampu, saya rasa saya dah terlebih bersyukur dah. Ayat tu kan. Saya rasa saya dah buat segala yang saya perlu sebagai hamba-Nya, sebagai tanda syukur. Saya rasa dah bersyukur dah semua dengan nikmat Allah. Tak, kita tak akan pernah. Siapa yang rasa dia dah memenuhi syukur, maka dia memperkecilkan nikmat Allah. Sebab nikmat Allah, kalau kita nak tengok, nikmat mata, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat lidah boleh bercakap, nikmat setiap sendi boleh bergerak. Semua nikmat itu sangat besar yang tidak ada tandingan. Kalau orang nak bayar kita 1 juta untuk beli mata sebelah, sanggup jual tak? Dia kata okey 1 juta tak nak. Dia pun kata tak apa, saya nak beli 10 juta untuk 2 mata. Sanggup beri tak? 10 juta. Saya nak tanya, sanggup tak jual 10 juta? Ada orang kaya yang ada masalah, anak dia ada masalah mata. Lepas tu bila cek mata kita ngam sesuai untuk anak dia. Orang kaya ni bilioner, 10 juta tu tak ada apa pun. Dia nak bayar kita 10 juta. Sahabat-sahabat, tuan-puan, nak jual tak? Tak sanggup. Baru kita tahu mata kita ni lebih bernilai daripada 10 juta. Seluruh anggota badan kita ni lebih bernilai daripada dunia dan isi. Dan Allah berikannya secara percuma. Allah berikan kepada kita dengan jagaannya sekali. Bukan Allah beri saja-saja. Paru-paru kita ni bukan saja-saja, Allah yang jaga. Walaupun hirup udara yang sangat kotor, walaupun hari-hari kita ni hirup udara yang keluar bercampur kilang, asap kilang, exhaust kereta macam-macam lah. Tapi Allah pelihara. Maksudnya Allah beri percuma, dengan maintenance sekali Allah jaga. Kita tak perlu pergi jumpa doktor untuk maintenance. 3 bulan sekali pergi servis, macam servis aircon kan. Servis paru-paru, servis jantung, servis darah. Tak ada tuan-puan sekalian. Allah berikan secara percuma dengan maintenance sekali Allah jaga. Sebab itu nilai nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung, tidak mampu kita balas. Tidak mampu. Yang mampu adalah kita bertanggungjawab. Tanggungjawab kita adalah kena mengucap syukur melalui zikrullah, salat, tinggalkan larangan, taat perintah Allah dan sebagainya. Masya Allah, Alhamdulillah. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, hari ini kita akan membacakan hadis yang seterusnya. Hadis kitab Riyadhus Salihin kita. Kepada siapa yang baru hadir pada hari ini, kan mungkin ada yang tertanya, Ustazah ni buat kelas apa pagi-pagi? Sebenarnya kita ada kuliah setiap pagi. Setiap pagi, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis adalah kuliah menggunakan kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin membawa maksud Taman Orang Soleh oleh Imam Nawawi, menghimpunkan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang hasan, meliputi ilmu akidah, ilmu ibadah dan ilmu tasawuf. Tapi sebahagian besar kitab ini adalah ilmu tasawuf, iaitu ilmu akhlak. Akhlak kita dengan Allah, akhlak kita dengan makhluk. Okey, akhlak ni ada 2 lah. Akhlak kita dengan Al-Khaliq, iaitu pencipta kita, iaitu Allah. Kemudian akhlak kita dengan makhluk. Makhluk ni selain daripada Allah. Bagaimana akhlak kita dengan jin, dengan para malaikat, dengan binatang, dengan pokok, dengan sungai, dengan laut, dengan alam. Akhlak kita dengan manusia. Manusia tu pula banyak kategori lah. Pasangan, isteri, anak, ibu, ayah, sahabat-sahabat, jiran. Masya Allah. Dan ingatlah sahabat-sahabat muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Tuan-puan sekalian, tanda ibadah kita benar, akidah kita benar, boleh dilihat pada akhlak. Kalau akhlak kita buruk, lidah kita berkata yang keji, tangan kita menuliskan yang keji, sebenarnya ia akan pergi kepada kemungkinan ada masalah dari sudut akidah, ada masalah dari sudut ibadah.
Sebab orang yang akidahnya benar, dia yakin bahawasanya setiap apa yang dia cakap, apa yang dia tulis akan dihisap oleh Allah. Akidahnya meyakini bahawa wujudnya ada malaikat kiri dan kanan yang mencatat. Jadi bila dia benar-benar yakin dan percaya terhadap keimanan tersebut, wujudnya malaikat, kan, wujudnya dosa dan pahala, semua itu berakidah tu, wujudnya syurga dan neraka, maka akhlaknya akan terjaga. Dia akan tulis yang baik-baik, dia akan bercakap yang baik-baik, walaupun dalam keadaan dia nak marah macam mana pun, dia tak suka macam mana pun. Muslimin muslimat, manakala ibadah pula, dia membentuk peribadi kita. Solat, puasa, menahan diri dan sebagainya, hawa nafsu. Tapi jika akhlaknya buruk, tuan-puan muslimin muslimat, di situ mungkin ada masalah. Sebab itu kita katakan akidah umpama akar bagi sebatang pokok. Kalau akar itu kuat dan baik, duduk pula di atas tanah yang sesuai dengannya, maka akan tumbuhlah dahan, akan tumbuhlah batang pokok dahan, tumbuh-tumbuh. Namun sekiranya pokok itu pokok bunga, nak tahu hakikat sebenarnya akar dan batang tu elok ke tak, kita tunggu dia berbunga atau tidak. Kalau ia pokok daun, daun dia tu subur ke tidak. Kalau dia pokok buah, berbuah elok ke tidak. Tapi bila dah tunggu setahun, 2 tahun, tak bunga-bunga, kemungkinan besar kita akan potong pokok tu, kita ganti pokok baru. Dah tunggu 1-2 tahun, biasanya 6 bulan dah berbuah tapi tak berbuah, ataupun berbuah tapi busuk. Maksudnya nak disampaikan di sini, buah ataupun bunga ataupun daun satu dahan itu adalah akhlak. Jika buahnya baik, maka ia menunjukkan batang dan akar pokok itu baik. Jika buah itu baik, iaitu buah itu adalah mewakili akhlak. Jika buah itu baik, menunjukkan akhlak dia baik, maka itu adalah gambaran bahawasanya ibadahnya baik dan juga akidahnya baik. Tuan-puan dapat sesuatu tak? Faham tak apa yang nak saya sampaikan? Jadi ketiga-tiga perkara adalah saling mencerminkan. Jadi cerminan. Akhlak ini cerminan kepada ibadah dan juga akidah kita. Subhanallah, sebab itu sampai Nabi sebut, orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi tuan-puan sekalian, bagaimana akhlak kita sekarang dengan pasangan? Bagaimana akhlak kita sekarang dengan anak-anak? Bagaimana akhlak kita dengan ibu ayah, jiran-jiran, sahabat-sahabat, sama ada di alam nyata ataupun di alam maya. Jadi dua-dua ini kita perlu jaga. Bukan kita jaga akhlak dengan orang yang kita berjumpa depan saja, tapi di alam maya sesuka hati saja je. Sebab kita pun tak kenal dia, dia pun tak boleh nak marah kita, kan? Kita buat pula kecam terbuka, kan? Kita tahu orang tu tak akan balas. Jadi tuan-puan sekalian, semua ini adalah akhlak yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh para malaikat, yang dicatat oleh malaikat. Jadi muslimin muslimat, ada lebih kurang 5,200 yang hadir pada saat ini. Masya Allah, kitab Riyadhus Salihin kita yang kita belajar setiap pagi ni adalah berkenaan dengan 80%, 80% adalah berkaitan dengan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, yang mana ia adalah ilmu fardu'ain yang wajib kita belajar. Sehingga Nabi sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Dan penghuni syurga itu sebagian besar adalah dihuni oleh orang yang berakhlak mulia. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebab itulah sekiranya kita tidak memiliki bahagian-bahagian dunia yang indah, kekayaan, kecantikan, kehandsoman, kemasyhuran, kedudukan, kuasa, pengaruh, itu bahagian indah dunia, kan? Rumah sekian kira. Tetapi jika kita memiliki akhlak yang mulia, maka kita sebenarnya berada di kedudukan yang sangat tinggi di dunia. Hakikat kedudukan yang tinggi di dunia adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kerana itulah yang paling mahal. Hari ini nak jadi orang kaya tak susah. Dah ramai orang kaya, tak perlu bisnes besar-besar, tak perlu ada staf ramai-ramai, tak perlu ada pejabat besar-besar, tapi boleh kaya raya. Hari ini kau nak jadi masyhur, senang. Buatlah apa-apa kat media sosial, benda betul tak betul, yang penting glamour. Hari ini nak punya kuasa senang. Semakin senang nak punya kuasa. Pandai bodek kadang tu, pandai itu, pandai ini, tak perlu pun susah payah, kan? Ada kronism, ada macam-macam lah.
Tuan-puan sekalian, tapi yang paling mahal di akhir zaman adalah akhlak al-karimah, akhlak yang mulia. Akhlak mulia. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sebut, sesungguhnya kedudukan orang yang berakhlak mulia menyamai ahli siyam dan ahli qiyam. Orang yang sentiasa bangun malam, menghidupkan malam. Separuh malam dihidupkan malam dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan baca Quran, dengan solat. Kita tak mampu ni nak jadi ahli qiyam yang sangat hebat. Kita mungkin bangun pun dekat-dekat dengan subuh, 10 minit sebelum, setengah jam sebelum. Barulah kita mampu nak qiyamul lail. Tapi ahli qiyam ni, tuan-puan sekalian, separuh malamnya adalah untuk dihidupkan dengan ibadah. Kedua, ahli siyam. Kita tak mampu. Kalau setahun ada 360 hari, dia lebih setahun, lebih daripada 150 hari tu, 200 hari tu puasa. Dia puasa sunat Isnin Khamis, dia puasa Yaumul Bid, hari putih, dia puasa, mungkin puasa Nabi Daud. Maksudnya setahun tu sepuasa lebih banyak daripada hari tak puasa. Ini bukan senang, tapi Nabi sebut barang siapa yang memiliki akhlak yang mulia, kedudukannya menyamai orang yang ahli qiyam dan ahli siyam. Kita mungkin tak mampu nak digelar sebagai ahli puasa dan ahli qiyamul lail, tetapi kita janganlah tinggalkan peluang untuk berada di kalangan mereka. Sebab apa? Syurga ada namanya pintu babu salah, ada pintu babu siyam. Jadi kemungkinan kita tak kuat untuk beramal untuk masuk kedua pintu ni. Tapi orang yang berakhlak mulia, dia boleh masuk, dia boleh menyamai kedudukan orang yang ahli siyam dan ahli qiyam. Jadi tuan-puan sekalian, bukan senang nak ada akhlak yang baik. Teruji tuan-puan sekalian. Hari ni kita pasangnya, ya Allah, hari ni nak memiliki akhlak yang baik. Nak wajah yang manis, tak nak pukul-pukul anak contohnya. Tak nak sakiti hati suami dengan perkataan kita. Nak jadi anak yang baik, nak jadi orang yang baik, nak senyum, nak berakhlak mulia, nak jaga kebersihan, nak susun elok selipar, bukannya nak suruh orang yang susun. Nak berakhlak mulia, subhanallah tuan-puan sekalian. Tetapi pasti ada ujian, menguji sabar kita sampai hilang akhlak kita, sampai hilang pertimbangan kita. Jadi tuan-puan sekalian, kurang-kurangnya kita berniat. Boleh tak sahabat-sahabat tuliskan komen, insya-Allah saya ingin memiliki akhlak yang mulia. Boleh tak kita tulis macam tu? InsyaAllah saya nak menjaga akhlak saya. Saya nak memiliki akhlak yang mulia. Saya nak jadi orang yang penyayang. Saya nak jadi orang yang lemah lembut. Saya tak nak dah pukul anak. Contohlah ya. Saya sebut begitu sebab ramai ibu bapa, ibulah. Dia stres. Dia penat sebenarnya. Dia stres. Banyak sebab lain. Tapi bila anak buat masalah sikit, dia hilang kawalan dia, dia pukul anak. Sebenarnya dia bukan nak pukul sangat anak. Tetapi soalannya ada sesuatu dalaman dia yang dah membara, lepas tu meletus. Jadi dia rasa bersalah. Dia tahu dengan dia menyakiti anak, dia lebih sakit daripada anak. Ya, kita kata saya ingin mempunyai. Antara akhlak mulia adalah berwajah manis. Berwajah manis. Tapi dengan lelaki, kita kontrol lah. Orang perempuan jangan sama pula dengan lelaki pun senyum manis. Jadi lain pula. Maksudnya berwajah manis dalam situasi yang sesuai. InsyaAllah saya ingin memiliki akhlak yang mulia. Sebab Nabi sebut, orang yang memiliki akhlak yang mulia adalah orang yang paling dekat denganku di akhirat kelak. Allahu Akbar. Sebab itu antara tujuan utama perutusan Nabi. Itu disebut dalam hadis yang sahih, innama bu'istu, sesungguhnya aku diutuskan liuntammima makarimal akhlak, adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masya-Allah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita akan bacakan kitab kita ni, tuan-puan sekalian, insya-Allah kitab Riyadhus Salihin, Taman Orang Soleh. Siapa yang ada kitab ni boleh, kalau saya sebenarnya ada 3 kitab Riyadhus Salihin. Ini kitab ni nipis sikit. Anda Google je dalam internet kitab Riyadhus Salihin. Anda boleh beli je yang mana-mana sebab kedudukan hadis perbincangan kita akan sama sahaja. Okey, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian, pagi ni kita akan membacakan hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam bab banyaknya jalan kebaikan. Kita sekarang masuk. Kita dah hampir setahun setengah. Setahun setengah ni. Okey. Kita dah masuk bab yang ke-13.
iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Okey, kita boleh tulis nota. Hari ni kuliah Riyadhus Shalihin siri yang keberapa? Saya tak pasti dah. Siri yang keberapa? 100 lebih lah, tapi saya tak ingat. Okey, 100 lebih ke 200 lebih? Allahu Akbar. Siapa yang tahu hari ni? Okey, kita berada dalam bab yang ke-13. Saya rasa 200 lebih lah. Okey, kita bab yang ke-13. Bab banyaknya jalan kebaikan. Okey. Kalau tengok muka surat 128 kalau siapa guna kitab yang sama. Kami ada jual kitab ni ya. Tuan-puan boleh beli melalui akaun Shopee kita, website dan sebagainya. Tapi kalau anda beli dengan siapa-siapa pun tak ada masalah. Kalau pun tak ada versi yang sama. Ustazah, saya tak jumpa dah warna yang sama, kitab sama dengan Ustazah. Saya ada terbitan lain pun tak ada masalah. Anda belilah yang mana pun, sebab nanti kita akan sama-sama, sebab kedudukan nombor hadis tu tak ada berubah. Okey. Tuan-puan sekalian, kita akan membacakan hadis yang ketiga dalam bab yang ke-13, iaitu bab banyaknya jalan kebaikan. Dan ia merupakan hadis yang ke-119. Hadis 119. Okey. Jadi saya baca, tuan-puan ikut. 119 ni kedudukan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Cuba tuan-puan tengok. Ini yang bahagian kita dah baca. Ini yang belum baca. Jadi panjang lagi. Mungkin 2-3 tahun baru habis ni kuliah Riyadhus Shalihin kita ni. Riyadhus Shalihin maksudnya taman-taman orang soleh. Okey, sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian. Kita akan bacakan ya sama-sama. Saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu. Saya baca, tuan-puan ikut tahu. Tuan-puan lafaz pada lidah biar keluar suara. Kalau ada anak-anak sama-sama, pasangan, ajak sama-sama sebutkan. Okey, dapat pahala ya baca hadis Nabi ni. Okey, lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjidi la tudfanu. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, alhamdulillah. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya rasa semua ikut ya. Okey, ada Ayu tu dia bagi tahu dia beli buku maksurat, dia order 1 tapi admin post 2. Nama siapa tadi tu ya? Ada yang dia kata, Ustazah, saya order 1 tapi pihak kami tersalah. Pihak galeri tersalah post 2. Jadi macam mana tu? Jawapannya saya sebab itu memang bisnes kami kan. Saya halalkan, jadi bolehlah bagi hadiah siapa-siapa. Tak perlu pulangkan semula, yang tersilap hantar. Yang masalahnya adalah bila kami terkurang. Anda post 2, kami post 1. Yang tu kena bagi tahu. Okey, tuan-puan sekalian, terima kasih yang tulis hari ni siri 205. Dia kata Ustazah siri 205. Terima kasih ya. Okey, sahabat-sahabat, masya-Allah. Ada yang kata beri post pada saya je Ayu. Okey, boleh berurusan. Tapi tak payah bayar lah. Sebab saya dah bagi. Tak payah bayar. Jadi Ayu postkan saja pada ada seorang sahabat yang komen. Post pada saya je. Jadi tak apa. Macam tu. Jadi alhamdulillah kawan yang komen tu dapat percuma. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mari kita tengok apakah yang dimaksudkan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Daripada Abu Zar, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, ditunjukkan padaku amal perbuatan umatku yang baik dan yang buruk.
maka saya mendapati termasuk dalam amal perbuatan yang baik adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan saya mendapati termasuk amalan perbuatan yang buruk ialah dahak, iaitu kahak, air liur yang dibuang di dalam masjid dan tidak ditanam. Yang dibuang di dalam masjid dan tidak ditanam. Hadis sahih riwayat Muslim. Di dalam hadis ini terdapat peringatan tentang keutamaan semua hal yang bermanfaat bagi manusia ataupun menghilangkan bahaya yang mengganggu mereka. Dan sesungguhnya kebaikan dan keburukan meskipun sedikit akan ditulis pada seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan perlihatkan di akhirat nanti untuk diberikan ganjaran. Dan barang siapa yang melakukan sebesar biji zarah keburukan, kejahatan, maka akan diperlihatkan oleh Allah di padang mahsyar kelak dan akan diberikan balasan yang setimpal. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dalam hadis yang baru kita bacakan, Nabi SAW memulakan dengan perkataan, sesungguhnya aku diperlihatkan oleh Allah akan perbuatan baik umatku dan perbuatan buruk umatku. Lalu Nabi menjelaskan, di antara perbuatan baik yang diberikan pahala yang begitu besar, sehingga kan dalam hadis yang lain tuan-puan sekalian, Nabi bercerita, sesungguhnya aku melihat seorang lelaki yang sedang bersukaria, seseorang yang sedang bersukaria di syurga. Lalu bila ditanya, apakah amalan yang dia lakukan sehingga kan dia terpilih oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga, dia sedang menikmati syurga. Lalu malaikat itu menjawab, amalan lelaki tersebut adalah dia telah membuang halangan di jalan. Ada pokok, dia pun sanggup berhentilah. Nampak ada dahan, sekarang musim hujan kan. Lepas tu dia nampak ada pokok. Orang lain tu bila nampak ada dahan yang besar atas jalan, orang lain cuma kona gitu je. Lepas tu teruskan perjalanan. Yang motor pun sama. Oh, ada dahan. Lepas tu teruskan perjalanan. Tapi boleh jadi ada hamba Allah yang dia akan berhenti di depan tempat yang selamat. Lepas tu dia jalan kaki. Dia tarik kayu yang melintang jalan tersebut, letak kat tepi. Dia tidak tahu bahawasanya pahala yang Allah catat begitu besar. Bagi dia, dia fikir, bahaya ni kalau orang tak sedar, aksiden ni. Jadi dia pun tarik. Tuan-puan sekalian, boleh jadi ada 1,000 orang lalu hari tu, 2,000 orang lalu. Dia sendiri pun tak kira berapa orang lalu dalam keadaan selamat. Asbab dia membuang laluan di jalan. Membuang halangan di laluan. Membuang halangan di jalan. Jadi tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Nabi mula-mula Nabi sebut, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku perbuatan baik umatku dan perbuatan buruk umatku. Dan Nabi beri contoh perbuatan baik umatku adalah membuang halangan di jalan. Dan Nabi sebut perbuatan buruk umatku adalah membuang kahak di dalam masjid. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya pernah berada di Masjidil Haram, masa tu tengah tawaf. Tapi kami masa tu pilih tawaf di atas. Memang selalu tawaf di bawah lah. Kita tawaf di bawah. Tapi nak rasa juga tawaf di atas. Maksudnya kan ini Kaabah. Kemudian tawaf di ruangan utama. Bawah tu lah. Bawah matahari. Kan. Tapi ada waktu tu, waktu Jumaat, dekat dengan Jumaat. Bila waktu Jumaat ni kami masuk lambat sikit. Jadi kami tak dibenarkan dah masuk di kawasan utama untuk tawaf tu. Jadi kita pun berada di tingkat nombor 1 Masjidil Haram. Jadi kita pun tawaf lah. Saya dengan suami ni gerak lah kan. Bila tawaf tingkat 1 dia jauh sikit lah. Kan? Jauh lah perjalanan tu. Tak sama dengan bawah. Tapi kadang atas lebih cepat. Sebab bawah tu sangat padat jadi jalan sikit-sikit. Tapi atas boleh jalan laju sebab ada ruang. Okey. Masa tu saya nak minum air zam-zam. Sebab ada air zam-zam kan. Saya nak minum air zam-zam. Lepas tu saya pun bangun nak buang. Dia ada tong sampah kat tepi air zam-zam tu, tong sampah besar. Kita nak buang lah cup tu kan. Cup gelas kecil tu yang plastik tu. Kita nak buang. Kebetulan masa tu ada penjaga juga. Ada macam guard, bukan guard, polis. Polis dia duduk berdiri dekat situ. Sebab itu polis ni kan ada je jaga pakaian polis. Dia bukan pencuci
dia bukan petugas, tapi pakaian polis, pakai askar warna coklat tu kan, dia berdiri. Dia berdiri tu tak jauh daripada tong sampah. Saya pula lepas minum air nak buang dalam tong sampah, tiba-tiba ada seorang lelaki daripada jarak yang jauh, bukan dekat dengan tong sampah yang besar tu, dia meludah. Allahu Akbar. Dia ludah macam tu kan. Lepas tu ludah dia tu tak masuk pun dalam tong sampah tu, dan mercik kepada keliling. Saya ni masa tu baru nak buang, lepas tu askar tu pun tengok, saya pun tengok, kami dua-dua macam terkejut. Lepas tu askar tu berkata, Allah. Astaghfirullahalazim, dalam Masjidil Haram, nak sebutnya tuan-puan sekalian, sedang tawaf dalam Masjidil Haram, bukan semua orang. Sebab itu sampai Nabi sebut, dan mendapati termasuk amalan perbuatan yang buruk ialah dahak, iaitu kahak yang dibuang di dalam masjid dan tidak ditanam. Maksud tidak ditanam adalah, kahak itu boleh kalau orang tu mungkinlah dia nak buang, tapi biarlah dia berhenti betul-betul, bukan sambil jalan dia macam tu. Sekurang-kurangnya pergilah dekat dengan tong sampah, betul-betul berhenti, pastikan kahak tu masuk. Itu bukan amalan buruk, tak. Tapi yang dilarang, kalau diperjelaskan lagi, kita baca penjelasan ulama ni kan, syarahnya adalah mereka yang membuang di tempat yang maksud tak ditanam. Kalau kahak itu di atas tanah, lepas tu kambus, ditanamlah tu. Sebab itulah tuan-puan sekalian, sebenarnya memang ada kesalahan yang boleh didakwa di mahkamah, orang yang meludah sebarangan. Ni sekarang ni kan, masyarakat kita kadang tu bukan ludah, memanglah dalam hadis Nabi sebut pasal masjid, tapi dilarang sebenarnya meludah sebarangan. Siapa yang ludah atas muka orang, lepas orang tu pergi ke mahkamah, contohlah kan, gaduh-gaduh, walaupun tak kena muka, walaupun ludah tu jatuh di atas tanah, contohnya gaduh-gaduh, lepas tu meludah orang tu, tapi tak kena muka orang tu, tak kena badan, tapi kena tanah. Tapi kesimpulannya dia ada buat perbuatan meludah, sebab perbuatan meludah itu memang ada dalam maksudnya nak sebut enakmen ke kesalahan jenayah sekian-sekian. Kalau anda diludah, anda boleh buat report polis dan bawa pergi mahkamah. Dah banyak kes dah, orang yang meludah orang, walaupun ludah tu tak kena bayar. Ada bayar RM5,000, ada kena bayar RM2,000, ada bayar RM3,000. Jadi saya nak bagi tahu, kalau tuan-puan diludah, tuan-puan boleh buat report polis dan tuan-puan boleh bawa kes itu ke mahkamah. Memang possibility besar anda menang itu tinggi. Walaupun orang ni kata, dia memang layak diludah, saya ludah sebab dia buat gini-gini. Memang kesalahan meludah. Kalau kita tengok ada orang meludah sebarangan pun kita boleh report. Tuan-puan sekalian, saya memang kalau tak boleh lah tengok orang lelaki, kadang orang lelaki lah biasa meludah. Kalau nak meludah agak-agak lah, ludahlah di atas tanah, lepas tu anda kuis-kuis lah sikit. Ni ludah atas rumput, lepas tu nampak berlendek kan tuan-puan sekalian. Ludah atas jalan, ludah atas tempat-tempat yang bukannya ludah tu akan menyerap kan, ludah atas simen, ludah ni. Kita kalau nak ludah, tahanlah sikit, cari tanah, sebab tahu dia boleh menyerap. Itu pun kita kuis-kuis, sebab kadang dah ludah atas tanah pun nampak berlendek tu. Jadi subhanallah, kalau disebut oleh Nabi SAW, meludah ini adalah perbuatan yang buruk dan akan ditunjukkan. Sebab itu Nabi kata, aku diperlihatkan perbuatan baik umatku, iaitu membuang halangan di jalan, dan perbuatan buruk umatku iaitu meludah. Tapi Nabi tegur meludah di dalam masjid, sebab zaman Nabi masjid bukan macam sekarang kan. Masjid itu dibina di atas tanah. Jadi ada yang meludah di dalam masjid dan tidak ditanam. Jadi kalau masa itu bukan Nabi, mungkin ada orang memang kahak sekian-sekian dia ludah. Yang Nabi suruh adalah pastikan ditanam. Dan ludah itu kui-kuilah tanah, tanam. Zaman Rasulullah beratapkan pelepah. Lepas tu tempat solat adalah di atas tanah. Pelepah-pelepah itu untuk halang hujan supaya tak basah. Tetapi memang tanahlah yang menjadi tempat hamparan. Jadi sebab itulah tuan-puan sekalian, dikatakan lepas solat sebenarnya bukan kita perlu sapu muka, tapi sebab sahabat-sahabat bila solat atas tanah ada pasir-pasir tanah-tanah, debu melekat, jadi mereka sapulah muka untuk bersihkan. Jadi subhanallah, zaman sekarang orang meludah ikut dan meludah sana, meludah sini. Sebenarnya itu adalah perbuatan buruk. Na'udzubillah, rasa meludah. Lepas tu orang kata, apa meludah atas simen ni? Alah, dah tak boleh tahan.
ketahuilah ia adalah satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor dan dicatat sebagai satu dosa. Tuan-puan sekalian, saya nak sebut tentang buang halangan di jalan ni, ia adalah satu ibadah yang sangat besar. Jadi yang bertentangan dengannya adalah mereka yang membuat halangan di jalan. Orang yang buang sampah merata-rata kan dalam longkang, dia tinggal je tepi-tepi jalan, lepas tu hujan datang, jadi sampah tu masuk ke longkang. Tuan-puan, apa yang akan berlaku bila berlaku banjir, berlaku musim hujan, jadi longkang-longkang tersumbat. Bila longkang tersumbat, berlakulah banjir kilat. Jadi saya nak cerita flow contoh kan. Saya cerita pengalaman saya, pernah saya tegur orang buang sampah. Tuan-puan, kalau tengok orang buang sampah merata-rata, contoh atas jalan raya kan, dia makan, dia buang. Tuan-puan rasa nak buat apa? Saya rasa macam, kalau saya ni macam orang kata gedebe ataupun memang memang handal ataupun memang ni, saya rasa macam nak pergi langgar kereta depan tu, macam dalam movie-movie tu lah kan. Tengok kereta depan dia duk buang sampah kan. Saya rasa macam nak tekan minyak, boom, nak buat gedebe lah kan. Tapi memang tak adalah. Tak mampulah kita nak buat macam tu. Cuma saya pernah buat macam ni. Masa tu saya ada kereta ni, dia parking tepi jalan. Kan kereta kan boleh parking gini kan. Tapi dia parking tepi jalan lah. Parking tepi jalan. Bukan tepi jalan, dia parking belakang kereta orang ni. Dia sedang menunggulah. Nunggulah bank ke saya tak ingat lah, tapi short lock. Tiba-tiba kan daripada kereta tu, tempat duduk belakang buang kotak air kotak dia buang. Lepas tu dia buang plastik pula. Saya kebetulan lalu kan. Lepas tu saya pun, saya kata, tak boleh tahan. Geram. Saya pun ketuk cermin. Saya pun cakap, masa ni bukan saya glamour macam Ustaz Asmat. Mungkin kau tengok, Ustaz Asmat. Lain lah kan. Masa tu, ni cerita 5 tahun lepas kot, 6 tahun lepas. Lepas tu kan, saya ketuk. Lepas tu, dia pun buka. Orang Melayu Islam kita lah. Saya kata, kenapa? Saya kata, kenapa? Dia kata, ya, ada apa? Saya kata, kenapa buang sampah merata-rata ni? Saya kata, minta maaf, kenapa buang sampah ni? Lepas tu dia tanya saya balik, kenapa, salah ke? Saya kata, memang salah lah. Berdosa ke? Dia tanya. Berdosa lah, berdosa. Oh, dosa apa? Dosa kecil. Ini makruh ni, ini larangan ni. Lepas tu kan dia tanya, saya jadi confused. Orang ni, dia peli saya ke? Ataupun dia betul-betul? Dia pun kata, kan ada tukang cuci. Kau tak tukang cuci tu buat kerja apa? Dia tanya macam tu. Saya kata, ke memang ada mentaliti orang macam ni? Lepas tu dia kata, kan ada tukang cuci, tukang bersih, tukang sapu tu. Dia orang lah kan. Dia orang kan kutip kan. Jadi tak salah kan saya buang. Dan saya tengok muka dia tu macam innocent je. Macam tak bersalah. Bukan macam dia nak melawak ke. Dia orang kan yang bersihkan kan. Jadi tak apa kan. Saya kata tak boleh. Saya pun kutip, saya bagi dia balik. Tolong jangan buang sampah merata-rata macam ni. Tanggungjawab kita jaga alam sekitar. Dosa kecil ni, kalau buat selalu dia jadi dosa besar ni. Tuan-puan sekalian, tahu tak bila jadi dosa besar? Bila hujan datang, kemudian sampah itu menuju ke longkang. Lepas tu bila dah menyebabkan, bila berkumpul, adalah 100 orang perangai macam tu. 100 sampah masuk ke longkang. Lepas tu jadi tersumbat. Lepas tu bila jadi banjir, jadi mudarat pada orang lain, masa tu jadi dosa besar. Semua tu dicatat. Kalau kita penyumbang kepada tersekatnya longkang-longkang yang menyebabkan jadi banjir, kilat dan sebagainya, kita nampak perbuatan kita kecil, rupanya di masyarakat kelak baru tahu. Rupanya besar sangat, dahsyatnya azab yang dikenakan sebab aku buang sampah tu. Ingatkan dosa kecil ya. Rupanya dia menyebab kepada keburukan yang besar, jadi berkait. Na'udzubillah min zalik. Semua akan dicatat, semua akan ditulis. Saya fikir macam tu je. Saya kata, kalau perbuatan puan nampak kecil tapi jadi besar, bila jadi mudarat pada orang lain, kereta orang lain rosak, kena tenggelam dengan air, rumah orang lain, barang-barang rosak, rupanya puan antara punca. Tapi saya tak cakap macam tu lah masa tu. Saya nak sebutnya benda tu nampak kecil tapi boleh pergi kepada perkara mudarat yang lebih besar. Tuan-puan, muslimin-muslimat, ramai orang buang sampah di sungai, di laut. Dan kalau kita baca fakta, kenapa penyu kan, penyu ni dia boleh bertelur sampai 200 ekor sekali bertelur, 150 ekor sekali bertelur. Banyak bertelur.
Okey, setelah telur dia menetas, anak-anak penyu akan masuk ke dalam laut. Tapi kajian mereka ni yang pakar dalam bidang ni, mereka letak apa? Mereka akan letak nombor pada anak-anak penyu tu kan. Kalau anak penyu tu ada 150 ekor yang dilepaskan ke laut lepas bertelur, tempat kawasan-kawasan penyu ni, diorang memang ada kawasan jagaan penyu lah. Okey. Jadi lepas bertelur dia ada tulis tag. Kalau 150 ekor, lepas tu pada waktu yang tepat, pada waktu yang dah ikut habit dia pun pergi ke laut. Okey. Dan mereka dapati daripada 150 ekor anak penyu yang pergi ke laut, yang akan kembali semula ke tempat mereka menetas tu, lebih kurang 5 ekor saja. Dan kadang-kadang 1 ekor saja. Yang lain tu semua mati dalam laut tu. Mati tersekat dengan kotoran-kotoran laut. Dengan botol ke, dengan apa ke, mati sebab bahan buangan manusia ni. Tuan-puan sekalian. Ini fakta yang saya tengok dokumentari. Mereka buat kajian. Jadi kebanyakannya mati kerana kejahatan tangan manusia, kerakusan, sikap tak bertanggungjawab. Sebab anak penyu ni tak boleh nak survive. Ibu penyu boleh lawan je benda tu. Jadi bayangkan tuan-puan sekalian. Sebab penyu ni ada habitat dia. Bila dia pergi ke laut, dia akan kembali semula kat tempat dia ni. Jadi bila ditunggu-tunggu, sikit je. Yang lain semua didapati bila pergi cek, pergi turun, mati. Jadi adakah tak berdosa orang buang sampah ni? Dia rasa dia seorang je buang sampah. Semua yang rasa macam tu seorang. Padahalnya ada 1000 orang yang rasa dia seorang je. 1000 orang setiap hari buang sampah ke laut. Kan? Lepas minum air, buang botol ke laut. Minum air kotak, buang. Plastik, buang. Lepas buang tu, pergi ke mana? Lama-lama mendap ke bawah dan sebagainya. Ada yang pergi ke pesisir-pesisir. Rupanya dia menjadi penyebab kepada banyak binatang laut mati. Agak-agak dia jadi apa? Dia pembunuh lah. Tetapi pembunuhan tersebut tidak didakwa di dunia, tapi akan dihisap di akhirat kelak. Tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sebab itu besarnya pahala. Sampai disebut ada seseorang yang sedang bersukaria di syurga kerana sebab dia buang halangan di jalan. Rupanya perbuatan tersebut bukan kecil. Jadi bila orang yang membuat halangan di jalan dengan sampah, dengan apa-apa semua tu, halangan di jalan tu, beratlah dosa yang dilakukan tu. Perbuatan buruk itu sebenarnya sangat berat. Jadi pesanlah pada anak-anak, tegurlah selalu. Kan ni makan rambutan pun buang. Oi sedap dia. Kadang-kadang makan buah-buah kan orang dalam kereta buang. Kadang-kadang yang saya kuat saya buat, bila saya suruh suami saya, bang lintas, tolong lintas. Saya geram tengok orang tu buang sampah. Lepas tu saya cuma buka cermin, saya kata tunjuk macam tu je lah. Macam tu gedebe juga kan. Sebab aduh geram, nak bertempik dia tutup. Lepas buang pandai tutup. Jadi saya kata bang tolong lintas. Saya pun tunjuk macam tu je. Harap dia faham. Mungkin tak faham. Mungkin dia ingat saya tunjuk tayar pancik kan. Tak. Sebenarnya tak tahu. Mungkin kita kena tulis mesej. Kena tulis mesej. Kena ada kad. Bila orang buang sampah tunjuk. Jangan buang sampah kata-kata. Macam tu. Wallahu'alam. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, walaupun kita menegur orang, pahala tu besar. Ada yang gelap. Tek-tek sampai terkeluar gedebek. Ya. Betul. Sebenarnya saya ni bukan macam kadang tu gedebek jugalah. Okey. Tapi kita buat benda yang baik. Kan. Buat tu tulis kan. Macam tu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kadang saya suruh suami saya hon. Orang depan tengah terfilat dia buang sampah. Saya kata abang hon. Kotak saya nak pergi turun, nak pergi ketuk pintu dia. Suami serba salah nak hon. Akhirnya suami tak hon. Sebab bukan boleh tentu orang tu faham. Masya Allah. Jadi tolonglah dengar ya. Siapa mesej ini sampai, janganlah buang sampah merata-rata, jangan buang di mana-mana kecuali pada tempatnya. Kerana perbuatan kecil kita itu mungkin menjadi sebab kita dicampakkan ke dalam neraka. Kita nampak perbuatan tu kecil tapi ia dilarang oleh Nabi. Buang kahak merata-rata pun Nabi larang. Nabi kata perbuatan buruk. Dan kita nampak kecil. Rupanya mula-mula peringkat dosa kecil makruh, tetapi dia boleh jadi kepada dosa besar apabila bergabung semua benda-benda ni, jadi mudarat yang besar kepada manusia yang lain. Jadi tuan-puan sekian, sekadar itu perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Mudah-mudahan akan sampailah pendidikan-pendidikan akhlak yang mulia ini kepada diri kita dan keluarga kita. Kerana perbuatan tersebut
akan diberikan ganjaran bila perbuatan itu baik, dan akan diberikan balasan bila perbuatan itu buruk. Okey, Hana ni.